Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi untuk program siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah kita akan sama-sama berbincang mengenai topik yang baharu pada hari ini, iaitulah huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah. Sebelum ini kita hanya mengetahui sifat-sifat huruf, adanya sifat lazimah dan juga sifat aridah, hanya sekadar luaran gambaran saja. Hari ini insya-Allah kita cuba perincikan lagi mengenai huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi yang mengikuti program ini yang belum lagi like di page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah di Facebook, silakan tekan butang like dan juga subscribe di channel YouTube kami TVM MBS, dan follow kami di Instagram mambs.kt. Sebarang program aktiviti yang kami rancang, kami akan maklumkan di laman sosial ini insya-Allah untuk kemudahan para pendengar, jemaah dan sesiapa sahaja yang setia dengan program-program yang dilaksanakan di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah ini. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sama-sama melihat pada hari ini huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah. Pertama sekali, sifat lazimah adanya sifat jahar. Apakah yang dimaksudkan dengan jahar? Jahar pada bahasa bermaksud nyaring atau nyata. Nyaring atau nyata. Adapun dari sudut istilahnya, iaitulah nafas yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Seperti mana kata Imam Sahib Al-Salsabil Al-Syafi, wal jahru habsu jaryatil ma'rufi, dan jahar itu tertahan berlari, yakni nafas yang dikenali. Huruf-huruf yang ada pada sifat jahar ini ada banyak. Antaranya ialah huruf alif, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf ain, huruf ghin, huruf qaf, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf waw, huruf hamzah dan huruf ya, yang terhimpun dalam rangkai kata azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talaba, ataupun dalam rangkai kata dhalla quru biddin idh ghara jundum muti'un. Dan huruf-huruf jahar ini juga dikenali sebagai huruf mahjurah. Jadi ada berapa huruf jahar? Kesemuanya tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesemuanya ada 19 huruf jahar. Apa makna jahar tadi? Dari sudut bahasanya ialah nyaring ataupun nyata. Dari sudut istilah ialah nafas yang tertahan semasa menyebut huruf-huruf tersebut, huruf-huruf jahar ini, kerana ia berpegang kuat kepada makhraj huruf tersebut. Jadi tertahan nafas, seperti mana kita menyebut huruf jim, tertahan nafas itu jim. Kita ingin menyebut huruf jim berbaris di atas, ja, ji, ju, ba, bi, bu. Inilah 19 huruf jahar. Baik. Kemudian sebahagian huruf jahar lebih kuat berbanding dengan sebahagian yang lain kerana perbezaan sifat-sifat yang terdapat padanya. Secara umumnya huruf ta adalah huruf jahar yang paling kuat kerana terdapat padanya itba' dan juga sifat isti'la. Huruf ta juga huruf yang jahar, dan dia juga lebih kuat kerana pada huruf ta itu adanya sifat itbaq dan juga sifat isti'la. Apakah makna itbaq? Apakah makna isti'la?
InsyaAllah kita akan perincikan bila mana kita masuk pada huraian bagi sifat isti'la dan juga sifat itba'. Baik, itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Jahar lawannya ialah hamas. Okey. Jahar lawannya hamas. Ini adalah sifat lazimah yang mana kita dah belajar sebelum ini, adanya sifat yang berlawanan. Jahar lawannya ialah sifat hamas. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hamas. Hamas adalah huruf yang dimaksudkan, huruf yang hamas yang bermaksud pada bahasanya ialah sembunyi. Manakala dari sudut istilah, hamas ini nafas yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Kalau sifat jahar tadi, nafas yang tertahan. Adapun hamas, nafas yang terlepas. Bezanya apa dia? Kalau sifat jahar, dia berpegang kuat pada makhrajnya. Adapun huruf bersifat hamas ini, dia berpegang dengan lemah. Kerana lemahnya dia berpegang kepada makhrajnya. Seperti mana kata Imam Sahib Al-Salsabil Al-Syafi, Al-hamsu jaryu nafasil hurufi. Yang bermaksud hamas iaitu berlari nafas, yakni yang terdapat pada huruf. Baik, huruf hamas ada berapa tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Huruf hamas ada 10 huruf. Kalau tadi huruf jahar, sifat jahar ada 19 huruf. Hamas ada 10 huruf, yakni selebihnya. Apakah huruf hamas? Iaitulah huruf ta, huruf fa, huruf ha, huruf kha, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf fa, huruf kaf, huruf ha, yang mana terhimpun dalam rangkai kata fahathahu syakhsun sakat, ataupun hathahu syakhsun fasakat, ataupun satashhathuka khasfahu, ataupun hissun takathafa syakhsuhu, ataupun hathat kif syakhsihi, atau syakhsuka fasatahathuhu, ataupun di awal setiap kalimah ungkapan sal hadiyan syarafan tub thumma kun khashi'an sil fadilan hadara. Yang mana rangkai kata yang panjang ini, ungkapan yang panjang ini diambil huruf pada awalnya. Contoh kita baca tadi, sal hadiyan syarafa, yakni adanya huruf sin, adanya huruf ha, adanya huruf shin. Kita sebut lagi tub thumma kun, adanya huruf ta, huruf tha, huruf kaf, dan begitulah selebihnya. Jadi untuk mudah kita ingat dan masyhur dalam kalangan ulama-ulama tajwid dan kitab-kitab tajwid sendiri pun ada menyebut yang masyhurnya ialah ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Ini ungkapan ataupun rangkai kata bagi huruf-huruf hamas. Baik, tuan-tuan yang dikasihi para pendengar sekalian, huruf hamas ini juga dikenali sebagai huruf mahmusah. Huruf mahmusah. Kalau huruf jahar tadi juga dikenali sebagai huruf majhurah. Ini mahmusah bagi huruf-huruf hamas. Seperti mana kata Imam Ibnu Al-Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Huruf-huruf yang dimahmuskan, yakni yang terhimpun pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat, yakni adanya huruf fa, adanya huruf ha, adanya huruf tha, huruf ha, huruf sin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, dan juga huruf ta. Seperti mana kata Syekh Ibrahim As-Samanudi, falhamsu fi fahathahu syakhsun sakat, maka hamas itu terhimpun huruf-hurufnya pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Baik, tuan-tuan sekalian, huruf hamas tidak sama kekuatannya. Huruf sad adalah huruf hamas yang paling kuat kerana terhimpun padanya sifat itbaq dan juga sifat isti'la.
dan juga sifat safir, yang mana kesemuanya sifat yang kuat. Diikuti pula dengan huruf kha, kerana huruf kha terdapat padanya sifat isti'la. Kemudian huruf kaf dan juga huruf ta, kerana terdapat pada keduanya ialah sifat syiddah. Kemudian baki huruf hamas yang selebihnya, adapun huruf ha adalah huruf hamas yang paling lemah kerana terdapat padanya sifat khufa. Baik, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita mengetahui dua sifat lazimah secara terperinci, yakni huraian bagi sifat lazimah ini, iaitulah sifat jahar dan juga sifat hamas. Lawan bagi jahar ialah hamas. Dan insya-Allah untuk akan datang kita cuba memahami lagi sifat syiddah dan juga sifat rakhawah. InsyaAllah, moga manfaat untuk kita semua. Terima kasih tuan-tuan yang sentiasa setia dengan program Siri Al-Quran Sahabatku ini. Moga kita menjadi insan ataupun hamba Allah yang sentiasa rapat dengan Al-Quran, sentiasa menjaga hubungan kita dengan Al-Quran insyaAllah. Moga Quran menjadi hujah kepada kita semua di hari akhirat nanti insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.